Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini saya nak bincangkan latihan homework 45 pada 7 Mei lepas, di mana tajuk perbincangan ini adalah menjurus kepada topik pasaran, keseimbangan pasaran. Okey, daripada soalan yang saya telah berikan sebelum ni ada 40 soalan. So untuk pagi ni saya akan cubalah buat setakat mana yang kita mampu. Saya akan bincangkan macam mana untuk kita kena pasti jawapan dan macam mana nak menguasai dengan baik topik ni lah. Okey, kita pergi kepada soalan pertama. Okey, soalan pertama ni, dia punya soalan, menurut hukum permintaan, hubungan antara kuantiti yang diminta dengan harga digambarkan oleh, okey, kalau permintaan yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Okey, macam mana pelajar nak mengingati dengan mudah untuk menentukan hubungan ni? Saya sarankan pelajar untuk lukis keluk permintaan. Dekat sini saya dah lukis siap-siap dah. Dalam soalan sebenar tak ada. Saya lukis gambaran keluk permintaan. Okey. Untuk lukiskan keluk permintaan ni, pelajar terlebih dahulu telah didedahkan dengan melukis graf kan. Jadi konsep dia sama, iaitu garis menegak ini kita punya paksi Y, garis melintang ni adalah paksi X. Okey, pada paksi Y ni kita akan letak dia harga dan bersama dengan unit. Mengikut soalan, kalau dia guna ringgit Malaysia, so pelajar perlu letak ringgit Malaysia lah. Kalau dia guna USD, so pelajar perlu letak USD. Okey, bagi garis yang mendatar ni, kita punya keluk adalah paksi X yang mana kita akan lukis dekat sini adalah kuantiti. So, ini adalah dia punya asas dahulu. Kalau kata nak lukis keluk je, mesti kena ada paksi X dan paksi Y. Yang mana paksi Y ni harga, paksi X ni kuantiti. Okey, untuk merujuk kepada keluk permintaan, okey, pelajar kena tahu kaedah melukisnya, dia mestilah mencerun ke bawah bagi permintaan. Mencerun ke bawah, mencerun ke bawah dari kanan ke kiri. Mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. So, terbalik. Mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Apa yang dikata kiri kan tu? Dekat sini permulaan dia mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. So, daripada keluk ni kita akan terus dapat jawapan terhadap hubungan permintaan. Okey, mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. So, itu adalah hukum permintaan. Yang pertama sekali, pelajar kena faham konsep ni. Okey, settle ni soalan pertama. Pergi ke soalan kedua. Saya dah tulis jawapan juga. So, macam mana kita nak dapat jawapan ni? Dia masih ada kaitan dengan keluk tadi juga. Cuba kita tengok. Dia kata jadual di atas menunjukkan hubungan harga barang dengan kuantiti yang diminta. Antara perubahan harga barang berikut yang manakah menunjukkan pergerakan yang bercanggah dengan hukum permintaan. Okey, seperti mana yang kita dah ketahui lah. Hukum permintaan ni dia adalah berhubung secara negatif. Contohnya kat sini saya dah bagi. Apabila harga meningkat, kuantiti berkurang. Okey, satu naik, satu turun. Ini yang kita katakan dia secara negatif. Okey, konsep dia kat sini pelajar kena faham. Hukum permintaan ni dia berhubung secara negatif. Apabila harga meningkat, kuantiti berkurangan. Begitu juga sebaliknya, apabila harga berkurangan, kuantiti akan meningkat. Okey, dalam soalan ni, kalau kita tengok dalam jadual yang diberi ni, kita ada harga dengan kuantiti. Kalau kita tengok harga ni berlaku peningkatan pada setiap tingkat harga. Okey, maka dia sangat berkaitan dengan ini. Konsep yang saya tulis dekat sini berhubung secara negatif. Apabila harga meningkat, kuantiti kita akan berkurangan. So, kalau kata setiap harga ni meningkat, sepatutnya dekat sini kuantiti akan semakin
berkurangan. Jadi soalan kata, yang manakah pergerakan yang bercanggah dengan hukum permintaan? Kalau pelajar tengok pada kuantiti ni 100, 90, 80 berlaku pengurangan. Namun pada tingkat harga 12 ke 13 ni berlaku peningkatan pada kuantiti diminta. Jadi dekat sini konsep ataupun hukum permintaan telah berlaku percanggahan. Sepatutnya pada tingkat harga 12 ke 13 berlaku penurunan dalam kuantiti diminta. Namun dalam jadual ni berlaku peningkatan dalam kuantiti diminta. So harga 12 ke 13 inilah berlaku percanggahan dalam hukum permintaan. So jawapan kita bagi soalan yang kedua ini adalah B. So kita warnakan dia warna merah. Okey, seterusnya untuk soalan yang ketiga, soalan kata apakah hubungan yang ditunjukkan oleh keluk permintaan sesuatu barang? Okey, seperti mana yang pelajar dah tahu, dia punya hubungan dia adalah negatif kan? So, selain daripada itu, apa yang kita boleh lihat, cuba tengok soalan pertama ni, soalan yang ketiga, A, kuantiti barang X yang dijual dengan harga barang Y. Sorry, kuantiti barang X yang dijual dengan harga barang X. Bukan dijual, kuantiti yang dijual dengan harga barang Y pun salah. Sebab apa salah? Nanti saya akan terangkan. Kuantiti barang X yang diminta dengan harga barang Y. Kuantiti barang X yang diminta dengan harga barang X. Okey, kenapa jawapan A, B, C ni salah? Pertama, kita nak keluk permintaan. Kalau kata permintaan, mestilah jawapan dia C ataupun D. Kenapa bukan A dan B? Dia meletakkan di sini words dijual. Kalau kata dijual, ini merujuk kepada penawaran. Sedangkan perbincangan adalah merujuk pada permintaan. Jadi, untuk satu keluk, biasanya dia akan menunjukkan keluk bagi satu jenis barang sahaja. Okey. So, untuk jawapan yang tepat, dia adalah kuantiti barang X yang diminta dengan harga barang X. Mesti barang X juga. Harga X, kuantiti X. Okey. So, jawapan kita untuk nombor 3 adalah D. Okey. Bagi soalan nombor 4, keluk permintaan mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Ini sama macam konsep tadi, definisi dia yang ke atas soalan nombor 1. Okey, antara maklumat dalam jadual berikut yang manakah bertentangan dengan pernyataan di atas. Okey, mari kita tengok dekat sini dia ada bagi satu jadual, harga asal, kuantiti asal, harga baru dan kuantiti baru. Okey, bila harga asal ni kita tengok daripada 5, 6, 8 dan 7, maka berlakulah peningkatan tingkat harga. Bila berlaku peningkatan tingkat harga, hukum permintaan dia akan memberitahu kita bahawa permintaan kita akan semakin berkurangan. Kalau kita tengok dekat kuantiti asal ni 190, 80, 80. Semua ni berlaku pengurangan, namun pada tingkat harga RM8 ke RM7 berlaku peningkatan. So, pada harga 8 dan 7 pada harga asal ni, dia adalah bertentangan dengan hukum permintaan. Okey, sabar dulu. Kita cuba tengok kepada harga baru pula. Kuantiti D baru. Kalau tengok harga baru ni berlaku peningkatan, lepas tu stable, harga sama, kemudian meningkat. Okey. Kalau kita tengok kuantiti baru ni berlaku penurunan, peningkatan. So kalau kita lihat dekat sini, masih lagi 3 dan 4 yang menunjukkan berlakunya percanggahan dalam konsep permintaan, iaitu permintaan mencerun ke bawah dari kiri ke kanan ataupun hubungan yang negatif apabila harga meningkat, sepatutnya kuantiti kita akan berkurangan. So, jawapan untuk nombor 4 adalah 3 dan 4 D. Okey, ini soalan yang kelima. Soalan fakta, berkenaan fakta. Kalau tengok situ, antara yang berikut, manakah benar mengenai keluk permintaan? Okay, keluk permintaan ni mencerun ke atas dari kiri ke kanan.
Salah. Kalau mencerun ke atas dari kiri ke kanan, ia adalah menggambarkan keluk penawaran. Okey, penurunan harga menyebabkan permintaan berkurangan. Ini salah. Konsep dia kita adalah negatif. Apabila harga turun, kuantiti akan meningkat. Apabila harga meningkat, kuantiti akan berkurangan. So, ini juga dia punya penyataan menjurus pada keluk penawaran. Okey, C ni biar dulu sebab dah tahu dia jawapan dia betul kan. Nanti saya bagi tahu. Yang kita lihat pada D dulu, hubungan antara harga dan kuantiti yang diminta adalah positif. Salah. Sebab tadi saya dah mention hukum permintaan adalah berhubung secara negatif. Kalau yang positif ini adalah keluk penawaran. Kita kata hukum permintaan berhubung secara negatif apabila kuantiti naik, apabila harga naik kuantiti turun, apabila harga turun kuantiti naik. Itu yang dimaksudkan dengan hubungan yang positif. Jadi jawapan yang tepat bagi soalan nombor 5 adalah penurunan harga akan menyebabkan permintaan berkurang. Penurunan harga akan menyebabkan jawapannya adalah C, menunjukkan kuantiti yang diminta pada setiap tingkat harga barang. Okey, so clear untuk nombor 5, jawapan dia C. Okey, soalan nombor 6 pula, dia dah bagi itu keluk rajah 1 ni, keluk permintaan, menunjukkan bahawa apabila harga meningkat, kuantiti semakin berkurangan. Okey, dekat sini keluk permintaan rajah 1 ni menunjukkan kecerunan yang negatif. Mengapakah keluk permintaan berbentuk demikian? Dekat sini pengguna ni bebas berbelanja. Kemudian pengguna ni membeli barang pengganti yang lebih murah. Okey, kalau kata kenapa pendapatan meningkat, pendapatan benar meningkat, dia tak kisah pun kalau harga tingkat ke apakah dia akan tetap beli kan. Pengguna berusaha meningkatkan kepuasan. Kalau meningkat kepuasan dia akan beli lagi banyak walaupun harga kita akan meningkat. So yang lebih tepat menunjukkan hubungan keluk kita yang negatif ni adalah 1 dan 4B. Okey, nombor 7. Nombor 7. Dalam ekonomi, permintaan pasaran ditakrifkan sebagai, ini pasaran yang tadi yang kita lihat adalah individu. Kalau pasaran ni adalah semua individu yang meminta barang-barang dan perkhidmatan. So semua term dia kat situ, kalau kata pasaran semua sekali. So dia kata kuantiti barang yang diminta oleh semua pengguna dalam pasaran pada pelbagai tingkat harga dalam tempoh masa tertentu. Sebab dia merujuk kepada permintaan. Kuantiti barang yang diminta oleh individu pada pelbagai tingkat harga. Individu salah. Yang B ni salah. Sebab apa dia kata salah? Sebab dia kata individu. Dia kata kuantiti barang yang diminta oleh individu pada pelbagai tingkat harga ni adalah merujuk kepada definisi permintaan individu. Okey. Kalau ni kuantiti barang yang diminta oleh pengeluar dalam tempoh tertentu pada tingkat harga. Ini pernyataan ini adalah merujuk kepada penawaran. Sedangkan perbincangan kita ni adalah bentuk permintaan kan. Kuantiti barang yang diminta oleh semua pengguna dalam pasaran. Kuantiti barang yang diminta oleh semua pengguna dalam pasaran, dia dah hampir betul tapi dia kurang tepat. Sebab yang paling tepatnya dia kata kuantiti barang yang diminta oleh semua individu dalam pasaran pada pelbagai tingkat harga dalam tempoh masa tertentu. So jawapan A ni adalah lebih tepat. Jawapan D ni dah hampir tepat tapi dia tergantung dekat sini. Dia tak ada yang dekat belakang ni. So dia tak tepat lah. Okey. Soalan yang ke-8. Macam mana kita dapat ni? Dia ada bagi kita table, ada satu jadual, di mana jadual ni dia letakkan harga itu RM4, RM6. Kemudian kita ada kuantiti barang Z yang diminta oleh individu E, F, G dan H. Maksudnya kat sini ada 4 individu yang mana kesemua individu ni dia akan tambahkan secara mendata untuk dapatkan kuantiti barang pasaran. Okey, ini satu tingkat harga, ini adalah harga. Dan manakala E, F, G dan H ni adalah merupakan individu yang ada dalam pasaran.
So, untuk kita dapatkan harga kuantiti permintaan dalam pasaran, kita akan tambahkan kuantiti setiap individu secara mendata. Okey, konsep dia, kita akan tambahkan kuantiti individu secara mendata untuk dapatkan kuantiti dalam pasaran. Okey. Jadual di atas, kita tengok soalan. Jadual di atas menunjukkan permintaan 4 individu bagi barang Z. Hitungkan jumlah permintaan barang Z bagi individu F dan juga H pada tingkat harga RM6. So, arahan dia nak tahu pada tingkat harga RM6, dia nak tahu berapakah jumlah permintaan pasaran bagi individu F dan juga H. Okey, kalau kita tengok dalam jadual ni, soalan ni dia ada bagi nilai untuk permintaan individu bagi F, tapi dia tak bagi nilai bagi individu H. So macam mana kita nak dapat? Tadi saya kata untuk dapatkan nilai pasaran ni kita perlu tambah secara mendata bagi setiap kuantiti yang diminta oleh individu. So, untuk kita dapatkan ni F, permintaan pasaran bagi barang Z bagi individu F tambah dengan F dengan H. So, apa yang kita boleh buat? Pertama, pelajar perlu buat apa? Pertama sekali, macam ni, kenapa dia? Okay, pertama, pelajar kena tambahkan dulu semua nilai kuantiti diminta oleh individu yang ada yang minta barang Z ni. Contohnya ke sini, cara pengiraan dia. Sama dengan pengiraan dia barang Z sama dengan E plus F plus G plus H. So, berapa nilai dia? Untuk harga RM6, dia akan jadi 38 barang Z sama dengan 380 tambah 468 tambah 647. So, jawapan dia berapa? Cuba try tambah. So, jawapan dia untuk ini, kita akan dapat 149. Sama dengan 149. Macam mana ni? Sekejap, saya buat cara. Saya tambah komen dekat sini lah, lebih nampak Sebabnya oh ya Allah, sekejap. Okey, macam mana kita nak buat ni? Ni pengiraan dia. Barang Z, ini formula. Sebelum kita nak dapat tu, kita kena masukkan semua nilai ni. Kita akan dapat 1495. Okey, ni. Okey, ini adalah semua jumlah barang yang ada nilai dekat situ. So, untuk kita dapat nilai Y sama dengan, tapi kita tak ada nilai Y kat sini kan? Tambah dengan Y. So, ini 19199. Okey. So, dia akan dapat 14. No. Total apa? Cuba kira. 380 tambah 468 tambah 647.
So total dia kita akan dapat 1495 tambah Y. Tambah Y sama dengan 1999. So Y equal to 1999 tolak dengan 1495. So berapa nilai dia? 1999 tolak 1495. So nilai dia kita akan dapat nilai dia kita akan dapat 504. 504 ni belum jawapan lagi sebab soalan dia kita nak F tambah G. Okey, F tambah G Tadi nilai G kita dah dapat Nilai G kita memang dah ada. Nilai G kita adalah 468 tambah dengan nilai yang baru kita dapat 504. So total dia adalah sama dengan 468 tambah 504. 468 tambah 504. 7 dapat jawapannya 7972. Okey, ini barulah jawapan akhir bagi kita punya soalan ni. Kalau pelajar kira dapat nilai 504, jawapan dia A salah sebab itu kita cuma kira bagi dapatkan nilai Y. Sedangkan soalan dia nak tahu jumlah permintaan barang Z bagi individu F dan H. Kalau F dengan H, maka langkah pertama yang ini. Kita perlu kirakan dulu dapat nilai Y. Langkah pertama, nanti saya betulkan ni. Langkah pertama, langkah 1, pelajar perlu cari nilai Y. Dan langkah kedua, barulah pelajar akan dapat jawapan untuk soalan ni. Ini step dia tahu. Kalau pelajar dah tahu, dia tak perlulah buat step-step macam ni. Dia cuma kena faham soalan, cuma draft-draft je lah. Conteng-conteng macam tu je kan. Ini saya tunjuk step yang detail sebabnya bagi orang yang baru nak kenal pengiraan macam gini. Dia simple math saja, no worry. Okey, soalan ke-10 pula. Okey, kita settle Ini tak ada masalah untuk jawapan nombor 8. Jawapannya adalah B. Okey, soalan yang ke-9. Dia merujuk kepada soalan merujuk kepada graf di atas ni. Kita ada individu X dan individu Y. Okey, rajah di atas menunjukkan permintaan individu X dan individu Y yang terdapat suatu barang pada pelbagai tingkat harga. Antara berikut yang manakah menunjukkan permintaan pasaran barang tersebut? Okey, kalau kata kita nak kira permintaan pasaran, kita punya konsep tadi kita kena kira secara mendatar. Okey. So, apa yang kita nak boleh buat berdasarkan soalan ini? Pertama, dia nak tahu harga RM2. Harga RM2 berapa? Kat sini nampak harga. Di sini pun ada harga kan untuk dua individu ni, X dengan individu Y. So, cara dia untuk yang pertama, kita dapatkan dulu kuantiti pasaran bagi kedua-dua individu ni pada harga RM2. So, macam mana kita nak dapat? Okey, pelajar tengok pada keluk ni, keluk individu X, pada garis yang menegak ni, pada paksi Y, harga. Tengok harga dia RM2. Okey, pelajar pergi ke dot garisan ni, sampailah garisan dot ni sentuh kepada garisan keluk permintaan ni. Jadi kalau pelajar tengok daripada harga RM2 ni, garisan dot ni, dia bersentuh pada dot ni pada tingkat harga 10 unit.
Okey, 10 unit pada tingkat harga RM2 bagi individu X. Kemudian individu Y pula pada tingkat harga RM2. Okey, kita pergi tengok garisan yang sentuh dengan keluk permintaan ini pada harga 4, pada kuantiti dia 4 unit. Okey, kalau kita tengok untuk individu X pada harga RM2, kuantiti diminta dia ada 10. Pada harga RM2 untuk individu Y, kuantiti diminta adalah 4. So, kita tambahlah 10 ni tambah 4, dia akan jadi 14. So, pada harga kuantiti diminta pada harga RM2 bagi kedua-dua individu ataupun pasaran punya kuantiti adalah sebanyak 14 unit. Okey, nampak sini semua betul. So, nombor 2 tak ada masalah. Okey, nombor 3. Pada tingkat harga RM3, kita tengok individu X ni dia minta sebanyak 6 unit. Manakala untuk harga RM3, individu Y dia minta sebanyak 3 unit. So, kita tambahlah 6 unit untuk individu X dan juga 3 unit untuk individu Y. 6 tambah 3 sama dengan 9 unit. So, kita tengok pada harga RM3, kuantiti pasaran dia adalah 9 unit, iaitu datanya 6 tambah 3. Okey. Untuk harga RM4, kita tengok individu X, RM4 dia minta sebanyak 2 unit. Kalau individu Y pada RM4 dia minta 2 unit juga. Okey. Yang ni jadinya 2 tambah 2 adalah sama dengan 4. So, jawapan yang tepat untuk nombor 9 adalah donkey. Ataupun pelajar masih kurang faham untuk soalan permintaan pasaran ni, saya boleh bagi contoh yang lebih jelas. Macam mana nak tengok? Saya tengok kalau lebih mudah hanya untuk kita dapatkan kuantiti pasaran bagi permintaan individu X dan Y, kita boleh buat dalam table lagi cantik lah, lebih cantik ataupun lebih clear. Contoh kat sini, harga RM lah, RM, individu, ini individu X, individu Y. Okey, yang ini kita letak sebelah dia pasaran punya kolom. Ini satu lagi, right. Kita letak permintaan individu X, kita buat D lebih nampak kan. Permintaan individu Y, kemudian kita nak permintaan pasaran. Okay. So, pada harga RM2 tadi. RM2, X minta berapa? Pada harga RM2, X minta 10. Pada harga RM2, Y minta 4. Okey. Jadi untuk pasaran 4 tambah 10 tambah 4 jadinya 14 unit. Pada harga RM3, cuba tengok individu X, harga RM3 dia minta 6 unit. So kita tulis 6 unit. Pada harga RM3, individu Y dia minta 3 unit juga, 3 unit. Okey. So kita tambah secara mendata, 6 tambah 3 sama dengan 9. Okey, pada harga RM4 pula, cuba kita tengok individu X ni dia minta berapa banyak kuantiti dia? Sebanyak 2 unit. So tambah dekat sini 2 unit. Lepas tu individu Y pula dia minta untuk harga RM4 juga sebanyak 2 unit. Tadi kita punya konsep untuk dapat kuantiti permintaan pasaran, mestilah kita tambah secara mendatar. Yang mana 2 tambah 2 sama dengan 4 unit. So, kuantiti pasaran yang kita dapat daripada pemerhatian keluk individu X dan Y ini adalah 14, 9 dan 4. So, jawapan kita untuk nombor 9 adalah D, donkey. Okay. Settle untuk soalan nombor 9. Okey, soalan nombor 10.
Okey, nombor 10. Dia pun lebih kurang juga soalan yang tadi. Tapi dekat sini dia dah bagi kita, tengok rajah ni, dia bagi keluk permintaan individu A dan keluk permintaan pasaran bagi satu barangan. Andaikan pasaran hanya terdiri daripada dua individu, individu A dan individu B, berapakah kuantiti diminta oleh individu B pada setiap tingkat harga? Okey. Yang ini pun sama juga konsepnya. Cuba tengok yang DA ni, yang ni DA ni adalah individu A. Manakala DP ini, sepanjang garisan ini adalah permintaan pasaran. Okey. Kalau pelajar tengok kat sini, saya bagi dua version juga macam tadi. Version yang pertama, pelajar tengok pada harga RM2. Okey, harga RM2, ini harga RM2, individu A ni dia minta 10 unit. Kalau pasaran pada harga RM2, pasaran minta 16 unit. Mana pasaran ni dah tambah secara mendata permintaan daripada individu A dan juga individu B. So, kalau nak dapat jumlah individu B, kita tolak sahaja, iaitu pada harga RM2 ni, individu A dapat minta 10, pasaran minta 16. So, 16 tolak 10, jawapannya adalah 6. Okey. Kalau kita tengok individu pada tingkat harga RM3, individu A ni dia minta 7 unit. Kalau kata dalam pasaran dia minta 12. So, 12 tolak 7 adalah 5 unit. Okey, kemudian pada harga RM4, kita tengok individu A ni dia minta 5 unit. Okey, pada permintaan pasaran dia minta 9 unit. So, 9 tolak 5 adalah 4 unit. So, 6, 5, 4, jawapan kita adalah B. Okey, kalau pelajar masih belum clear lagi, saya boleh tunjuk dengan lebih jelas menggunakan jadual macam tadi juga. Kita add comment. Kita nak insertkan table macam tadi juga. Okey, masukkan table ada 4. Okey, kat sini kita nak tengok ini nombor soalan. Nombor soalan apa? Nombor 10. Nombor 10, kita nak permintaan pasaran pasaran dia. Kalau tengok sini harga RM, kita ada RM2, RM3, RM4. So, kita ada individu permintaan DA, DB dan juga DP. Okey. So, kalau kat sini kita kata kita cuma diberikan permintaan individu dan juga permintaan pasaran. So, yang permintaan individu B ni pelajar kena cari sendiri kan. So, macam mana nak cari? Cara yang lebih mudah untuk faham, kita analisis dulu keluk ni. Di mana pada harga RM2, permintaan individu A ni adalah sebanyak 10 unit. Kalau harga RM3, permintaan individu A ni adalah 7 unit. Permintaan pada tingkat harga RM4 ni, individu A ni adalah 5 unit. Okey. So, kita tengok pula keluk kedua, iaitu pasaran. Kita tengok pada harga RM2, permintaan pasaran adalah sebanyak 16 unit. Ini maklumat yang dibagi dalam jadual ni kan. RM3 dia bagi kuantiti pasaran adalah sebanyak 12 unit. Kalau kata RM4, kuantiti pasaran kita adalah 9 unit. Okey. Ini apa yang kita dapat maklumat daripada keluk yang diberikan. So, sekarang ni soalan minta kuantiti yang diminta oleh individu B. So, B ni kita tak ada nilai. Tapi kita tahu untuk nak dapatkan nilai pasaran, kita kena tambah secara mendata. Okey, tambah secara mendata. Cuma dalam situasi ni B tak ada. Apa yang kita boleh buat? Kita tahu untuk dapatkan pasaran, kita kena tambah individu A tambah individu B. So, konsepnya macam ni. Rumusannya. DA tambah DB.
B equal to DP. So sekarang ni kita nak dapatkan DB, kita kena buat DB sama dengan DP tolak DA. Itu rumusannya. So sekarang ni 16 DP kita tolak dengan DA, 16 tolak dengan 10. So jawapan DB kita ataupun individu B sama dengan 6. 12 tolak 7 sama dengan 5. 9 tolak 5 sama dengan 4. So jawapan kita adalah 6, 5 dan 4. Ini kalau kita buat dalam bentuk table. Kalau kata pelajar tak perlukan table, terus direct tengok dalam ni lah, tolak terus manual macam tu. Tapi kalau pelajar tak nampak sangat apa yang saya boleh cadangkan, pelajar buatkan satu table untuk kita lebih nampak dan lebih faham supaya kita tak akan salah membuat jawapan. Okey, itu untuk soalan ke-10. Seterusnya soalan yang ke-11. Okey, soalan yang ke-11. Antara berikut yang manakah yang akan menyebabkan harga sesuatu barang meningkat? Harga sesuatu barang meningkat. Okey, pendapatan pengguna telah meningkat. Okey, betul juga. Kalau kata pendapatan pengguna meningkat, kita akan lihat permintaan individu, permintaan akan meningkat. Bila permintaan meningkat secara automatik lah kita punya permintaan harga pun akan turut meningkat. Itu dia punya dalam pasaran. Bila kuantiti pendapatan seseorang individu meningkat, kuantiti yang diminta terhadap suatu barang akan meningkat. Bila kuantiti meningkat, permintaan suatu barang meningkat, maka harga barang akan turut meningkat. Dia kata cita rasa pengguna telah berubah terhadap barang tersebut. Dia akan berkurang lah. Bila kuantiti permintaan berkurang, kuantiti yang diminta, harga akan meningkat lah. Kerajaan telah menambahkan subsidi ke atas barang tersebut. Bila subsidi diberikan, kos untuk pengeluaran barang semakin berkurangan. Bila kos berkurang, sepatutnya harga suatu barang akan berkurangan. Okey, kos pengeluar telah menambah keluaran barang pertambahan permintaan. Bila pengeluar ni dia menambahkan pengeluaran barang yang dibanyak dalam pasaran, harga akan jatuh. Tapi yang dalam situasi ini dia kata akan menyebabkan harga sesuatu barang meningkat. So bila harga meningkat biasanya disebabkan oleh permintaan yang sangat tinggi. Okey, harga akan meningkat apabila permintaan yang sangat tinggi. Okey, ni saya buat satu rumusan kat sini. Sorry, kat sini lah. Harga ni buat warna merah nanti senang sikit tahu. Itu yang saya tulis tambahan Okey. Allah. Harga dia meningkat. Harga meningkat apabila permintaan tinggi dalam pasaran. Okey, maklumat tambahan saya bagi warna merah ni. Okey, kalau kita rujuk kepada jawapan-jawapan yang diberikan ni, kita tahu kalau A ni pendapatan pengguna telah meningkat akan menyebabkan peningkatan dalam permintaan. So dia sangat berkaitan dengan peningkatan harga. Cita rasa pengguna telah berubah terhadap barang tersebut. Maksudnya kalau cita rasa kita berubah terhadap barang tersebut, maksudnya kita akan pergi ke barang lain. Kita tak akan beli barang tu, maka permintaan akan berkurangan. So, macam mana harga nak meningkat? Tak akan meningkat dalam situasi cita rasa pengguna berubah. Kerajaan telah menambahkan subsidi ke atas barang tersebut. Okey, untuk pengetahuan pelajar, subsidi adalah bantuan kerajaan. Okey, kalau kerajaan bagi bantuan, maknanya kos pengeluaran semakin kurang. Okey, kalau kurang, kenapa nak naik
harga. So, tak perlu naik harga dalam situasi ni. So, salahlah jawapan dia. Pengeluar telah menambahkan keluaran kerana permintaan bertambah. Biasanya kalau pengeluaran barang banyak dalam pasaran, harga susah untuk naik. Jadi kalau biasanya barang sikit dalam pasaran, barulah harga dia akan naik. So jawapan yang tepat dekat sini adalah A. Okey. Kita pergi pula kepada soalan 12. Soalan 12 ini merujuk kepada table kat atas ni, jadual permintaan kereta SN bagi tahun 2015 dan 2016. Kalau kita tengok permintaan pada tahun 2015 ke 16 ni semakin meningkat. Okey, antara faktor yang menyebabkan perubahan permintaan terhadap kereta SN pada tahun 2016. Maksudnya kenapa berlaku peningkatan ni? Ini merujuk kepada faktor-faktor. Kalau kita belajar permintaan hari itu, dalam permintaan ni ada faktor-faktor yang menyebabkan pada peningkatan ataupun pengurangan dalam permintaan. Itu pelajar boleh cek balik dalam buku teks faktor-faktor permintaan. Mungkin dekat sini kita boleh ulang kaji. Tapi untuk ingat tu pelajar boleh rujuk buku teks juga. Okey. Untuk peningkatan permintaan ini kita tengok kalau harga kereta MPV meningkat. Maksudnya ini adalah barang pengganti. Kalau barang pengganti ni harga dia meningkat, maka kita akan tetap beli barang SN ni. Okay, so jawapan ni betul lah. Sekejap tak lupa Mau simbol sekejap.